Salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar sektor perindustrian bahagian 1 bersama dengan saya Cikgu Ovelyn Matanluk dari SMK Sikwati Kudat. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama menjelaskan jenis industri, yang kedua menjelaskan taburan industri di Malaysia, ketiga, menjelaskan ciri-ciri sektor perindustrian. Keempat, menjelaskan faktor-faktor perkembangan sektor perindustrian. Kelima, menjelaskan kepentingan sektor perindustrian. Dan objektif yang terakhir ialah menjelaskan program pembangunan sektor industri perkilangan di Malaysia. Jenis-jenis industri. Terdapat 5 jenis industri, yaitu yang pertama industri primer, yang kedua industri sekunder, yang ketiga ialah industri tertier, keempat industri kuaterner yang berasaskan sains moden dan telekomunikasi ICT, dan jenis industri yang terakhir ialah industri queener yang berasaskan kepakaran dan research and development. Mari kita pelajari setiap jenis industri. Industri pertama iaitu industri primer juga dikenali sebagai industri pemprosesan. Industri pemprosesan melibatkan pemprosesan bahan mentah daripada sektor pertanian, contohnya industri memproses kelapa sawit, sektor perhutanan, industri membuat perabot, sektor perlombongan, kilang melebur biji timah, sektor perindustrian, contohnya ialah industri pemprosesan ikan dalam tin. Industri sekunder pula juga dikenali sebagai industri pembuatan, iaitu industri yang melibatkan penukaran bahan mentah menjadi barang separa siap dan siap. Terdapat 2 jenis industri sekunder, iaitu industri berasaskan sumber alam, contohnya ialah industri membuat sabun, tayar, petrokimia dan sebagainya. Jenis industri sekunder yang kedua ialah industri bukan berasaskan sumber alam, iaitu industri pembuatan barangan elektrik dan barangan elektronik dan otomobil. Seterusnya kita akan belajar industri tertier. Industri tertier atau industri ketiga adalah industri yang berasaskan perkhidmatan dan pengangkutan seperti industri perbankan dan pengangkutan awam. Seterusnya, industri kuaterner pula juga dikenali sebagai industri keempat adalah industri yang berasaskan IT, bioteknologi, nanoteknologi seperti industri biodiesel. Kita sudah belajar 5 jenis industri. Seterusnya kita akan belajar taburan industri di Malaysia. Taburan industri Malaysia adalah seperti di dalam peta yang ditunjukkan dalam video ini. Taburan industri di Sabah terdapat di kawasan Menggatal, Likas, Batu Sapi dan juga di kawasan Tawau. Manakala kawasan industri di negeri Sarawak pula terdapat di Kota Samarahan, Sri Aman, Lanang dan Lutong. Di semenanjung Malaysia
terdapat banyak sekali kawasan perindustrian, dan kawasan perindustrian di kawasan Semenanjung Malaysia adalah seperti di Senai, Pasir Gudang, Air Keruh, Batu Berendam, Senawang, Sungai Wei, Saalam, Petaling Jaya, Kemunting, Mengelembu, Tasik, Makmandin, Kulim, Bayan Lepas, Sungai Petani, Mergong, Cuping, Pangkalan Cepa, Tanah Merah, Gong Badak, Cendering, Pulau Serai, Gua Musang, Jengka, Kerti, Teluk Kalong, Gebang, dan Semambu. Berdasarkan peta yang terdapat dalam video ini, kita dapati bahawa kawasan perindustrian di Malaysia banyak tertumpu di kawasan Semenanjung Malaysia, khususnya di pantai barat Semenanjung Malaysia. Seterusnya, kita akan belajar ciri-ciri sektor perindustrian. Mari kita pelajari ciri-ciri bagi industri primer. Ciri pertama industri primer ialah taburan. Taburan bagi industri primer terletak berhampiran dengan kawasan sumber untuk mengurangkan kos pengangkutan. Ciri kedua pula adalah skala pengeluaran dilakukan secara besar-besaran. Seterusnya, ciri ketiga adalah operasi pengeluaran. Operasi pengeluaran bagi industri primer adalah untuk kegunaan domestik, iaitu input kepada industri sekunder. Seterusnya, ciri industri primer ialah modal. Modal yang besar untuk membina kilang pemprosesan, pengurusan kilang, dan pembayaran gaji. Ciri kelima ialah buruh. Bagi industri primer, penggunaan buruh yang sedikit dan buruh separa mahir. Ciri yang terakhir ialah penggunaan teknologi. Teknologi pemprosesan yang digunakan dalam industri primer adalah canggih. Seterusnya, kita belajar pula ciri-ciri industri sekunder. Ciri-ciri industri sekunder juga terdiri daripada 6 ciri utama, iaitu taburan, skala pengeluaran, operasi pengeluaran, modal, buruh, dan teknologi. Mari kita lihat setiap satu ciri-ciri industri sekunder. Ciri yang pertama iaitu taburan. Kalau kita belajar tadi industri primer, dia terletak berhampiran dengan sumber, tetapi untuk industri sekunder biasanya terletak di kawasan yang berhampiran dengan pasaran ataupun bandar. Ciri kedua pula ialah skala pengeluaran. Dilakukan secara besar-besaran. Operasi pengeluaran pula untuk kegunaan domestik dan ekspor ke luar negara. Modal yang digunakan adalah besar daripada pelabur tempatan dan juga pelabur asing, iaitu FDI. Seterusnya, buruh yang digunakan adalah buruh yang ramai, mahir dan profesional. Seterusnya, ciri yang terakhir ialah teknologi. Teknologi yang digunakan adalah teknologi canggih. Kita sudah belajar ciri-ciri sektor perindustrian. Seterusnya kita belajar faktor-faktor perkembangan sektor perindustrian. Faktor-faktor perkembangan sektor perindustrian adalah yang pertama disebabkan oleh dasar kerajaan. Faktor yang kedua adalah disebabkan oleh modal. Faktor ketiga ialah terdapatnya teknologi dan inovasi.
Faktor keempat ialah terdapat tenaga buruh dan kepakaran. Faktor kelima adalah pasaran. Faktor keenam ialah bahan mentah dan sumber tenaga. Seterusnya ialah faktor kestabilan politik. Faktor ke-8 ialah kemudahan sosial. Dan faktor yang terakhir ialah kemudahan infrastruktur. Seterusnya kita akan belajar bagaimana menjawab soalan berkaitan dengan faktor. Di sini, cikgu akan sertakan satu contoh soalan berkaitan dengan faktor. Soalan tersebut ialah bincangkan faktor yang mempengaruhi perkembangan sektor perindustrian di Malaysia, 13 markah. Oleh itu, kita akan highlight setiap kehendak soalan. Yang pertama, kita hendak soalan adalah bincangkan. Oleh itu, bagi soalan bincangkan, soalan ini adalah satu isi 2 markah, 1 markah untuk fakta dan 1 markah untuk huraian. Seterusnya ialah soalan ini perlukan faktor. Jadi faktor yang mempengaruhi perkembangan sektor perindustrian di Malaysia ialah dasar kerajaan, modal, teknologi dan inovasi, tenaga buruh dan kepakaran, pasaran, bahan mentah dan sumber tenaga, kestabilan politik, kemudahan sosial dan kemudahan infrastruktur. Dan yang terakhir, kita juga perlu meneliti nilai markah yang dipaparkan dalam soalan. Dalam soalan ini, nilai markah adalah 13 markah. Oleh itu, 6 isi terbaik akan dinilai daripada 6 fakta tadi. Dan 6 isi bersamaan dengan darab dengan 2 markah. Dan 1 markah lagi adalah markah untuk kesimpulan. Okey, mari kita lihat contoh jawapan bagi soalan tadi. Okey, contoh jawapan di sini memandangkan markah adalah 13. Jadi, cikgu akan berikan 6 contoh jawapan berserta dengan huraian. Contoh jawapan yang pertama ialah modal. Modal daripada pelabur tempatan dan pelabur asing FDI adalah salah satu yang menjadi faktor utama kepada pertumbuhan aktiviti perindustrian di Malaysia. Faktor yang kedua ialah perkembangan teknologi. Kepesatan industri sektor perindustrian di Malaysia disebabkan oleh perkembangan teknologi seperti mesin moden, teknologi pembungkusan, telah menjimatkan masa dan kos pengeluaran. Seterusnya ialah buruh. Contoh huraiannya ialah Malaysia mempunyai buruh yang ramai mencukupi buruh mahir dan separa mahir. Seterusnya kita akan lihat contoh jawapan yang keempat, kelima dan keenam. Bagi faktor yang keempat, iaitu kekayaan bahan mentah, contoh huraiannya ialah Malaysia kaya dengan bahan mentah yang mudah diperolehi dan bekalan juga adalah banyak dan berterusan. Seterusnya, isi kelima ialah pasaran. Contoh huraiannya ialah pasaran tempatan dan luar negara yang luas serta permintaan tinggi mempercepatkan perkembangan sektor perindustrian. Dan contoh jawapan yang keenam ialah kemudahan infrastruktur. Malaysia mempunyai kemudahan infrastruktur yang lengkap dan moden seperti lebuh raya dan pelabuhan.
Seterusnya kita akan membincangkan fakta yang ke-7, ke-8 sebagai salah satu pilihan jawapan. Memandangkan tadi nilai markanya adalah 13, jadi pelajar bolehlah memberikan 6 isi yang terbaik. Tetapi kalau pelajar mahu mengemukakan lebih daripada 6 isi, tidak ada masalah. Cuma pastikan jangan terlebih banyak sebab pelajar akan kehabisan masa ketika menjawab soalan. Jadi di sini cikgu juga bagi contoh jawapan. Selain daripada 6 tadi ialah cikgu bagi contoh 3 lagi, iaitu kemudahan sosial, dasar kerajaan dan kestabilan politik dalam jangka masa yang panjang. Okay, kita tengok contoh kemudahan sosial. Contohnya, Malaysia mempunyai kemudahan sosial yang moden dan lengkap seperti Institut Latihan Perindustrian, Giat Mara, IKBN. Seterusnya, isi dasar kerajaan pula ialah Kerajaan Malaysia memberikan tarif perintis kepada pengusaha-pengusaha baru serta mewujudkan kawasan perdagangan bebas Free Trade Zone. Dan fakta yang terakhir ialah kestabilan politik dalam jangka masa yang panjang. Kestabilan politik Malaysia dalam jangka masa panjang mewujudkan iklim pelaburan yang sehat dan menarik pelabur asing. Seperti mana cikgu tekankan tadi, soalan ini hanya 13 markah. Jadi sebaiknya pelajar memberikan jawapan dalam 6 isi begitu. Tidak salah kalau pelajar memberikan isi sehingga 7 isi, tetapi jangan terlebih banyak sebab cikgu, seperti yang cikgu cakap tadi, kita tidak mahu pelajar kehilangan masa menjawab apabila memberikan isi yang banyak dalam satu-satu soalan. Okey, di sini cikgu akan berikan contoh kesimpulan. Bagaimana kita menulis kesimpulan yang baik? Kesimpulan yang baik adalah kesimpulan yang mempunyai rumusan secara keseluruhan dan terdapat idea baru. Contohnya, untuk soalan ini, cikgu bagi contoh kesimpulan. Kesimpulannya, perkembangan sektor perindustrian di Malaysia dipengaruhi oleh pelbagai faktor. Ayat ini adalah ayat rumusan keseluruhan bagi soalan ini. Dan untuk rumusan keseluruhan sahaja, pelajar masih tidak dapat markah. Pelajar akan dapat markah jika pelajar berikan idea baru, contohnya. Okey, jadi cikgu bagi seterusnya. Justru itu, bagi memastikan sektor perindustrian terus berkembang maju, semua pihak hendaklah bersama-sama memastikan sumber yang ada digunakan sebaiknya supaya boleh dinikmati oleh generasi akan datang. Jadi, ini adalah satu contoh kesimpulan yang baik di mana terdapat rumusan dan idea baru, cadangan baru, atau apa-apa yang berkaitan dengan isu yang dibincangkan dalam soalan. Kita sudah belajar tadi faktor mempengaruhi perkembangan sektor perindustrian. Seterusnya kita akan belajar sumbangan atau kepentingan sektor perindustrian. Kepentingan sektor perindustrian yang pertama ialah kepentingan terhadap negara. Jadi, kepentingan sektor perindustrian terhadap negara adalah seperti yang pertama, merupakan sumber pendapatan negara. Yang kedua, merupakan sumber tenaga. Ketiga, menyediakan peluang pekerjaan. Keempat, menyediakan bahan mentah industri pemprosesan. Kelima, pembangunan setempat. Keenam, pembangunan kemudahan infrastruktur.
Dan kepentingan yang terakhir sektor perindustrian terhadap negara ialah pemindahan teknologi dan kepakaran. Seterusnya, kita akan belajar kepentingan atau sumbangan sektor perindustrian terhadap sosioekonomi. Kalau tadi kita sudah bincang kepentingan sektor perindustrian terhadap negara, sekarang kita akan lebih khusus kepada sosioekonomi. Kepentingan atau sumbangan sektor perindustrian terhadap sosioekonomi yang pertama ialah mewujudkan peluang pekerjaan. Kilang-kilang perindustrian menyediakan pelbagai peluang pekerjaan kepada penduduk setempat seperti bekerja sebagai operator pengeluaran, pengurus dan sebagainya. Kepentingan yang kedua ialah memajukan kawasan. Pembukaan banyak kilang memajukan kawasan di sekitarnya seperti di Bayan Lepas, Pulau Pinang. Seterusnya, sumbangan ketiga ialah memajukan industri berkaitan atau memajukan industri hiliran. Pembinaan kilang membuat kereta seperti Pro 2 menyebabkan wujudnya kilang-kilang membuat tayar dan aksesori kereta di kawasan sekitarnya. Seterusnya kita akan belajar kepentingan atau sumbangan sektor perindustrian terhadap sosioekonomi yang keempat, yaitu memajukan infrastruktur. Pembinaan kilang-kilang industri menyebabkan kemudahan infrastruktur seperti jalan raya, pelabuhan bertambah baik untuk memudahkan penghantaran barang separa siap dan siap. Kepentingan yang kelima pula ialah mewujudkan kesan pengganda. Kewujudan kawasan kilang di Lembah Kelang menyebabkan wujud rangkaian restoran yang menyediakan makanan kepada pekerja kilang. Kepentingan atau sumbangan yang keenam pula ialah meningkatkan taraf hidup penduduk. Pembinaan kilang-kilang industri meningkatkan taraf hidup penduduk kerana pendapatan penduduk meningkat. Seterusnya, yang ketujuh ialah pertambahan penduduk. Pembinaan kilang-kilang industri akan menyebabkan pertambahan penduduk kerana berlaku migrasi masuk penduduk. Migrasi masuk penduduk ke kawasan perindustrian berlaku kerana terdapat peluang pekerjaan yang banyak dan upah yang tinggi. Seterusnya, yang ke-8, kepentingan sektor perindustrian terhadap sosioekonomi ialah meningkatkan kemudahan sosial. Pembinaan kilang-kilang industri juga meningkatkan kemudahan sosial seperti pembinaan hospital, balai polis dan sekolah. Kita sudah belajar kepentingan dan sumbangan sektor perindustrian kepada negara dan juga kepada sosioekonomi penduduk. Seterusnya, kita akan belajar program pembangunan sektor perindustrian di Malaysia. Program pembangunan sektor perindustrian di Malaysia yang pertama ialah menggalakkan kemasukan pelabur asing. Yang kedua ialah menggubal pelan induk perindustrian negara atau juga dipanggil sebagai PIP. Program yang ketiga ialah meningkatkan bidang penyelidikan dan pembangunan. Keempat, memberi bantuan modal, subsidi dan hikmat nasihat. Kelima, meluaskan pasaran antarabangsa. Keenam, meningkatkan kemudahan fizikal dan infrastruktur.
Mari kita lihat contoh soalan bagi peranan kerajaan dalam memajukan sektor perindustrian di Malaysia. 12 markah. Peranan kerajaan yang pertama ialah menggalakkan kemasukan pelabur asing. Kemasukan pelabur asing digalakkan melalui pemberian tarif perintis antara 5 hingga 10 tahun, membolehkan pelabur tempatan dan pelabur asing seperti Jepun, Korea, Taiwan, Amerika Syarikat dan negara-negara Eropah menceburi bidang baru dan mendapat pengecualian separuh bayaran cukai dalam tempoh 5 tahun pertama. Peranan kerajaan yang kedua ialah menggubal Plan Induk Perindustrian Negara atau PIP. Melalui PIP, tarif perintis diberikan dan menubuhkan zon perdagangan bebas ataupun free trade zone, pemberian insentif dan kemudahan kredit serta prasarana jika pelabur menempatkan kilang mereka di kawasan yang ditetapkan seperti di kawasan zon perdagangan bebas Bayan Lepas Pulau Pinang. Kerajaan juga mengambil langkah mengenakan tarif kepada barangan import bagi melindungi pembuatan produk keluaran Malaysia. Peranan Malaysia yang ketiga ialah meningkatkan bidang penyelidikan dan pembangunan. Pembangunan Research and Development dilaksanakan melalui cara pemindahan teknologi, perkongsian kepakaran, latihan lanjutan, pinjaman tenaga pakar dan sebagainya. Contohnya dalam reka bentuk, sistem enjin dan aksesori kereta proton yang dikemas kini dari semasa ke semasa. Peranan kerajaan yang keempat ialah memberikan bantuan modal, subsidi dan hikmat nasihat. Pelbagai bantuan modal, subsidi dan hikmat nasihat kepada pelabur tempatan di bawah skim industri kecil sederhana. Selain itu, pelbagai kemudahan diberikan seperti tabung usahawan kecil yang memberikan bantuan modal dan hikmat bimbingan pengurusan. Kerajaan juga telah menubuhkan Syarikat Permodalan Kemajuan Perusahaan Malaysia Berhad MIDF untuk menambahkan dana atau modal tempatan. Ianya bertanggungjawab menawarkan kemudahan kredit kepada sektor pembuatan seperti pinjaman modal, pinjaman equity, pinjaman untuk menyewa kilang dan mesin. Seterusnya kita akan tengok peranan Kerajaan Malaysia dalam memajukan sektor perindustrian yang kelima. Peranan yang kelima ialah meluaskan pasaran antarabangsa. Malaysia menjalinkan hubungan yang kukuh dan erat bagi mewujudkan sistem pasaran yang adil, telus dan liberal seperti di dalam AFTA dan APEC. Kerajaan sentiasa meneroka pasaran-pasaran baru seperti Timur Tengah dan benua Afrika. Kerajaan turut menubuhkan Matrid yang dipertanggungjawabkan untuk mencari pasaran baru khusus bagi memasarkan keluaran barangan kilang di Malaysia. Dan peranan yang keenam ialah kemudahan fizikal dan infrastruktur. Kerajaan Malaysia telah menyediakan sistem jaringan jalan raya yang cekap dan sistematik, sistem telekomunikasi, bekalan air, tenaga elektrik dan sebagainya dibina untuk melancarkan program pembangunan sektor perindustrian negara. Kerajaan juga mewujudkan zon perdagangan bebas dan kawasan estet perindustrian sebagai usaha menarik pelabur menanam modal kerana kawasan tersebut disediakan kerajaan seperti penawaran buruh murah, sumber bahan mentah yang banyak dan kemudahan asas yang lengkap.